Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau mendengar Wahyu babak ke-9. Mari kita bermula. Kemudian malaikat kelima meniup trompetnya dan aku nampak sebuah bintang jatuh dari langit ke atas bumi. Bintang itu diberikan kunci jurang maut. Bintang itu membuka jurang maut. Lalu asap keluar dari dalamnya seperti asap dari relau yang besar. Matahari dan angkasa menjadi gelap kerana asap dari jurang itu. Lalu dari dalam asap keluarlah belalang-belalang yang turun ke atas bumi. Belalang-belalang itu diberikan kekuatan yang dimiliki kala jengking. Belalang-belalang itu dilarang merosakkan rumput atau pokok ataupun tanaman lain. Hanya orang yang tidak bertandakan menterai Allah pada dahi mereka boleh diserang. Belalang-belalang itu tidak dibenarkan membunuh mereka, tetapi hanya menyeksa mereka selama 5 bulan. Kesakitan yang disebabkan siksaan belalang-belalang itu seperti kesakitan yang disebabkan sengit kala jengking. Selama 5 bulan itu, mereka berusaha untuk mati, tetapi tidak dapat mati. Mereka ingin mati, tetapi maut menjauhkan diri daripada mereka. Belalang-belalang itu kelihatan seperti kuda yang siap untuk berperang. Pada kepala belalang ada sesuatu yang nampaknya seperti mahkota emas dan muka belalang seperti muka manusia. Rambut belalang seperti rambut wanita dan gigi belalang seperti gigi singa. Dada belalang ditutupi dengan sesuatu yang seperti perisai dada. Bunyi sayap kawanan lalang itu seperti bunyi kereta-kereta kuda yang sedang mara ke medan peperangan. Belalang-belalang itu mempunyai ekor dan sengit seperti kala jengking. Dengan ekor itulah belalang berkuasa menyakiti manusia selama 5 bulan. Kawanan belalang diperintah oleh raja, iaitu malaikat yang bertanggungjawab atas jurang maut. Dalam bahasa Ibrani, namanya Abaddon. Dan dalam bahasa Yunani, namanya Apollyon, yang bermakna perosak. Bencana pertama sudah lalu. Setelah itu, 2 lagi bencana akan datang. Kemudian, malaikat ke-6 meniup trompetnya. Dan aku mendengar sesuatu yang datang dari keempat-empat sudut mezbah emas di hadapan Allah. Suara itu berkata kepada malaikat ke-6, "Lepaskanlah keempat-empat malaikat yang terikat di sungai Efrat itu." Keempat-empat malaikat itu pun dilepaskan. Mereka telah dipersiapkan khas bagi jam, hari, bulan dan tahun itu. Untuk apa? Untuk membunuh sepertiga daripada umat manusia. Aku diberitahukan bahawa pasukan berkuda itu
berjumlah 200 juta. Dalam penglihatan, aku nampak banyak kuda dengan para penunggang kuda. Mereka memakai perisai dada berwarna merah seperti api biru, seperti batu nilam dan kuning seperti belerang. Kepala kuda seperti kepala singa dan dari mulut kuda keluar api, asap dan belerang. Sepertiga daripada umat manusia terbunuh oleh 3 malapetaka itu, iaitu api, asap dan belerang yang keluar dari mulut kuda. Kekuatan kuda terdapat pada mulut dan juga pada ekor. Ekor kuda seperti ulah berkepala dan kuda menggunakan ekor untuk menyeksa manusia. Umat manusia yang selebihnya yang tidak terbunuh oleh malapetaka itu tidak meninggalkan berhala yang dibuat oleh mereka, iaitu mereka tidak bertaubat. Mereka tidak berhenti menyembah roh jahat dan berhala yang dibuat daripada emas, perak, gangsa, batu dan kayu. Berhala-berhala itu tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar ataupun tidak dapat berjalan. Mereka juga tidak berhenti melakukan pembunuhan, mengamalkan ilmu sihir, melakukan perbuatan cabul dan mencuri. Ya. Bila Tuhan sudah membunuh sepertiga umat manusia, yang lain yang belum mati juga tidak mahu bertaubat. Marilah kita tengok apa terjadi kepada umat manusia. Ya, ini adalah kejadian yang akan datang yang Tuhan sudah memberitahu kita dahulu. Ya, ini adalah Wahyu babak ke-9. Sekian, terima kasih. Shalom.